Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi واقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل أما بعد. Ini tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, sidang hadirin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam 1 Zulkaidah. Hari ini merupakan hari yang terakhir di bulan Syawal kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat kesihatan yang berpanjangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita, perjalanan hidup kita, dan juga memberkati usia kita. Waktu-waktu yang ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya kita gunakan sebaiknya. Moga-moga apa yang kita laburkan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tidak ada yang lain selain mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengharapkan suatu kehidupan yang bahagia dan kegembiraan yang abadi untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang tidak lagi memberi manfaat kepada harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Moga-moga segala amal ibadah, khairat, kebaikan-kebaikan yang sedikit yang kita usahakan bermula daripada bulan Ramadan Al-Mubarak sehinggalah kita teruskan pada bulan Syawal sehingga hari akhir hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjemput kita sekali lagi bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada minggu yang lalu kita berhenti pada muka surat 78, yang mana permulaan salatnya sebaik sahaja kita bertakbiratul ihram. Iaitulah kita katakan sebaik sahaja orang yang bersembahyang itu mula mengangkat tangannya takbir yang mengharamkan segala perbuatan yang harus. Yang sebelumnya dia berbual, yang sebelumnya dia berada di mengambil wudu ataupun dia minum kopi dan sebagainya. Sebaik saja dia berada di atas saf dan juga bertakbiratul ihram, maka segala perbuatan yang harus tersebut sudah diharamkan. Hatinya bertawajuh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dilafazkan satu doa iftitah sebagaimana yang tersebut dalam buku kitab kita ini, Allahu Akbar kabira. Sebagaimana yang kita maklum, adanya lafaz takbir, adanya lafaz alhamdulillah, lafaz tahmid, dan juga wa subhanallah. Subhanallah itu lafaznya singkatannya lafaznya tasbih. Dalam sembahyang, dalam kandungan doa iftitah itu sudah ada takbir, sudah ada tahmid, hamada yuhammidu, tahmid mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga adanya subhanallah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengungkap pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu Allahu Akbar, iaitulah membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sememangnya yang maha agung, yang maha besar dan sebagainya. Belum lagi ketika kita sujud, ketika kita rukuk dan sebagainya. Masya Allah. Belum lagi ada doa pengampunan duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Di dalam bahasa Arabnya Allahu Akbar kita baca lepas sembahyang tadi dipanggil sebagai takbir, sebagai takbir. Alhamdulillah itu tahmid. Subhanallah itu ada lafaz yang pendek, yang panjang itu kita panggil tasbih. La ilaha illallah itu kita panggil sebagai tahlil. Pada malam Jumaat kita baca Yasin barangkali, ataupun malam lainnya ada kenduri arwah dan sebagainya, kita bertahlil ringkasnya dengan mengungkapkan la ilaha illallah itu 100 kali, 1000 kali seumpamanya. La ilaha illallah, Allahu Akbar dan sebagainya itu bahasa Arabnya singkatannya dipanggil sebagai tahlil. Kita melihat suatu perkara yang ajaib, keluarnya ataupun turunnya UFO dari langit ke, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Latif. Wal'iyadzubillah, contohnya gempa bumi, bukan negara kita lah kan, ada gegaran kecil umpamanya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cara kita mengungkap, kadang-kadang hari ni orang bertukar, bunyi gegaran kecil, astaghfirullahalazim, itu lafaz istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu dipanggil istighfar. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Walaupun kita tak mengaji bahasa Arab, sekurang-kurangnya istilah-istilah ini kita faham. At-ta'awudz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dipanggil al-hawqalah. Al-hawqalah. Orang kata, cuba baca nak, apa ni, kita balik rumah contohnya suruh cucu kita baca hauqalah, terpegun cucu kita. Betul lah, dia peringkat cucu kepada kita. Kalau orang sebut hauqalah, tuan-tuan, lepas ni kita kena ingat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Apabila kita mendengar musibah ataupun kematian, ini tidak. Kita mendengar kematian, Allahu Akbar, yang maha besar. Tersilap. Tersilap. Sepatutnya wa idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbikum wa rahmah. Al-Baqarah, ayat Al-Quran. Apabila di kalangan kamu terkena, kata Allah Ta'ala, musibah. Musibah ini ujian, tragedi dan sebagainya. Qalu, maka mereka itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dipanggil istirja'. Kita kembali, kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kematian sahaja yang kita dengar, sesuatu bencana, sesuatu tragedi, jatuh motosikal umpamanya, bukan kita lah. Kita dengar 2 hari lepas kanak-kanak balik sekolah, tingkatan 4 perempuan, jejantas yang banyak di tepi jalan ni boleh jatuh. Macam mana boleh jatuh? Dari jejantas, ketinggian jejantas di Malaysia ni sama sahaja JKR. Saya rasa dia punya ukuran, saya pun tak tahu jugalah, bukan kerja JKR kan. Saya rasa ketinggian jejantas ini sama sikit, kecuali di kota-kota besar barangkali tengok bagaimana ada kontainer nak lalu, mungkin dia agak tinggi sikit kan. Tapi kalau jalan bandaran antara negeri ni sama sahaja, tapi boleh jatuh. Jatuh pelajar perempuan tersebut. Kita dengar, tengok dengan kepala kita, kita dengar, lalu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kematian sahaja ya. Ini di antara lafaz-lafaz singkatan yang perlu kita faham. Kemudian telah baca subhanallahi bukratan wa asila. Maknanya kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan petang. Kita hadapkan muka kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita katakan yang cenderung dan juga tunjukkan kita agama yang benar, hanifan musliman. Dan kita ikrar bahawa wama ana minal musyrikin. Jangan tertinggal ana itu, ma itu sebiji sahaja, wa ana minal musyrikin. Oh, itu bahaya tuan-tuan. Kalau ditinggal wama, waw itu kita baca, ma itu kita tertinggal. Wa ana minal musyrikin, dan aku di kalangan orang-orang musyrik. Wal a'yadzu billah. Ma sahaja tertinggal, ma tersebut maknanya tidak. Ma itu maknanya tidak dalam bahasa Arab. Kalau tertinggal itu bahaya tuan-tuan. Kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana minal musyrikin wal a'yadzu billah. Jadi kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kita inna kata penegas. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadahku musim haji kini, sudah ada penerbangan nanti yang paling awal 2 hari bulan. Ada sebahagian sahabat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nusuki, ibadah haji umrah kita baik, wa mahyaya, hidup kita, mati kita, lillahi rabbil alamin. Dalam bahasa Arab lillah, lillah, lam pada perkataan lafzul jalalah. Allah itu lam lil mulki, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli-ahli tata bahasa Arab, kalau kita belajar grammar bahasa Arab, lam itu dikaji lagi sebagai lam lil istihqaq. Hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarikalah wa bidzalika umirtu. Dari kita menafikan lagi, tidak akan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya ikrar kita. Ikrar kita, rukun negara ada 5.
rangkap 5 baris tersebut tuan-tuan, walaupun pendek, kalau kita fahami kesopanan dan kesusilaan, walaupun kita pencen lama dah, 30 tahun dah pencen kan. Dulu dalam kerajaan dulu selalu baca ikrar rukun negara contoh. Tetapi walaupun kita pencen 40 tahun dah, 30 tahun dah dari jawatan sektor awam dan sebagainya, semua orang tahu Fatihah ini. Fatihah ini apa? Rukun negara ini, kesopanan dan kesusilaan. Hari ini kita baca ikrar rukun negara tersebut, bulan depan kita ikrar lagi rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Tapi kita bawa keretanya, signal pun tidak bagi barangkali. Contohnya, buang sampah pun maling dari tingkap kereta. Tidak ada kesusilaan di jalan raya, baru di jalan raya kan. Itu dalam bab urusan dunia, tuan-tuan. Ini bab sembahyang sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. 17 rakaat tapi 5 waktu sehari semalam kita baca doa iftitah ini, kita ikrar dengan Allah Subhanahu wa taala, la syarika lah, tidak mahu syirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang-orang Islam. Maknanya kita mengakui kekerdilan dan juga kenaifan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita puji, kita mentasbih, kita tahmid Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal azim. Sifat Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha perkasa, al-azim. Subhana rabbiyal a'la. Apabila dahi kita mencecah ke tempat sujud, yang kita katakan tempat tanah, tempat yang kita pijak sendiri, tempat ayam yang mematuk mencari makanan di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita letakkan dahi kita, nak ceritakan kita ini hamba yang hina, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahnya kita, kepala anggota badan manusia ini yang paling mulia, bukan tangan, bukan hidung, bukan mulut, bukan gigi, bukan lidah. Gigi tak cantik pun gugur gigi, pergi kedai ada duit boleh buat gigi palsu. Orang ada duit lagi boleh buat gigi emas, contoh selingan sahaja. Tetapi di kepala manusia ini ada akal yang Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada Bani Adam ini untuk menjadi khalifah mentadbir alam. Tiba-tiba kepala kita, dahi kita ini tuan-tuan, yang menjadi salah satu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin. Dalam bab sujud, aku perintahkan supaya sujud ala sab'ati a'zamin, ke atas, di atas 7 tulang. Antara salah satunya ialah dahi kita, ada tulang ni tuan-tuan. Seumpama itu kita letakkan di bumi, lalu kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha al-a'la, yang maha tinggi. Tinggi maknanya kita paling rendah sekali meletakkan anggota yang paling mulia di tempat kita pijak, iaitulah kita katakan bumi ataupun tanah. Lalu kita ikrar, kita tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la. Dalam Quran, Firaun yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Itu Firaun punya cerita. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata ulama paling kurang rakaat pertama, rakaat kedua ataupun setiap rakaat pun tidak ada masalah. Umpama ulama khilaf dalam masalah at-ta'awudz ini, tak baca sah sembahyang, baca ia termasuk dalam sunat hayat. Tidak disebut dalam buku ini, tapi kita belajar dalam bab sembahyang. Sunat hayat itu lebih banyak sunat ab'ad.
Sembahyang ini wajib tuan-tuan. Tapi bila kita meraihkan sunat dalam sembahyang, ada banyak, hampir ada 500. Ada orang kumpulkan sunat dalam sembahyang. Sembahyang sunat dalam sembahyang. Banyak sekali tuan-tuan, antaranya at-ta'awudz, iaitu. Dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasydidnya dan berhati-hatilah membezakan antara huruf dad dengan huruf za dalam bacaanmu. Dan katakanlah amin selepas baca surah Al-Fatihah itu, janganlah engkau sambungkan kalimah amin itu dengan kalimah waladhdallin. Dan nyaringkanlah bacaan pada surah Al-Fatihah, surah yang mengikutnya pada sembahyang subuh, maghrib, isyak, iaitu pada 2 rakaat permulaan, kecuali bila engkau seorang makmum, dan nyaringkan dengan kalimah amin. Hanya imam yang menanggung sunat bacaan. Kalau kita sembahyang berjemaah subuh, maghrib, isyak, imam 2 surah yang pertama. Kita sembahyang seorang diri, umpamanya maghrib, kita raikan, boleh kita baca surah pada rakaat yang pertama, yang kedua. Ataupun sembahyang isyak, kita sembahyang ke seorang diri, rakaat yang ketiga, yang keempat pun ada khilaf ulama mengatakan boleh dibaca surah. Kita ambil yang kita yang masyhurnya ialah biasanya 2 rakaat yang pertama tersebut kita raikan membaca surah, kecuali pengarang kita mengatakan kecuali engkau menjadi makmum, kecuali bila engkau seorang makmum, maka ianya sudah memadai dibaca oleh imam. Dan nyaringkan dengan kalimah amin. Masalah Al-Fatihah tidak baca, kita menjadi makmum, tiba-tiba alpan dan juga lalai. Contohnya kita katakan imam ini sedap sungguh suaranya, merdu, nyaring dan sebagainya, terpegul, tiba-tiba solat tarawih waladhdallin amin, imam pun baca surah. Baca surah kita terpegun dengan bacaan imam ini, kita tak baca Al-Fatihah. Ini masalah. Tak baca Al-Fatihah. Di sinilah adanya hukum bagaimana masbuk dan juga muwafiq. Sempat ditinggalkan oleh imam berapa rukun dan sebagainya yang dimaafkan ataupun tidak dimaafkan. Ini perbincangan dalam muwafiq dan juga masbuk. Ada uzur, tidak ada uzur. Uzur itu kerana lidah itu kita katakan pendek dan sebagainya, lambat bacaannya kerana gagap dan sebagainya, ada uzur. Yang tidak ada uzur umpama kita, tapi kita lalai dan juga lupa. Dan adalah engkau baca surah Al-Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan Tiwalu Al-Mufassal. Biasanya sunnah Nabi ajar dalam sembahyang ini, kalau sembahyang subuh maka dibaca oleh imam dan orang yang nak menjadi imam itu Tiwalu Al-Mufassal. Tiwal maknanya panjang, Al-Mufassal pertengahan. Bukannya baca surah yang terlalu pendek, bukannya terlalu panjang. Itu diajar oleh Nabi SAW, panjang sedikit. Bukan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Baca itu ustaz, sah sembahyang, sah, tidak menjadi masalah. Tapi dia ajar yang sebenarnya, kalau orang jadi imam, dia kena praktis dan juga dia kena faham bab ini. Sebab itulah imam itu syaratnya seorang ayyakuna faqihan. Ulama bincang siapa yang berhak layak menjadi imam. Antara faqih dengan al-afqah dengan al-aqra'u bil Quran, orang yang mahir Quran. Orang ni dia faqih, tapi suara dia tak berapa sedap. Fatihah dia betul lah, tapi dia faqih. Bab hukum hakam agama, apatah lagi bab sembahyang, bab istikhlaf, bab nak menggantikan imam yang batal dalam solat Jumaat. Sudah. Rakaat pertama beres, naik rakaat qiyam untuk rakaat yang kedua, imam lari. Kita tengok, tak ada imam.
Sudah. Semua takut nak jadi imam. Istikhlaf, menggantikan imam yang terbatal ketika sedang solat. Bukan hanya Jumaat, solat fardu baik. Jadi imam mesti dia praktis. Dan juga sebab itulah ulama mengatakan, mentarjihkan, mendahulukan, mesti imam itu orang yang faqih. Orang yang faqih, tahu, khususnya berkaitan dengan hukum hakam bab sembahyang. Yang kedua, baru ulama katakan orang yang mahir bab Quran. Dan sehingga ada selepas itu ulama bincang lagi orang yang baru, orang yang dahulu masuk Islam, orang yang dahulu berhijrah, tapi tidak relevan lah dengan konteks zaman kita pada hari ini. Antara orang musafir dengan orang mukim, antara ahli qaryah dengan orang luar, antara orang bujang dengan orang yang dah berkahwin. Semua itu bawah yang ketujuh, yang ke-8 itu. 1, 2 ulama khilaf. Ada ulama mengatakan orang yang mahir Quran dulu, dia ini hafiz Quran, dia ini johan, hafazan, perekat kebangsaan dan sebagainya, maka dia aula. Kalau dia nak pegang pendapat seumpama itu, maka sembahyang subuh biasanya imam kita dia tahu, dia baca panjang sedikit surah apa yang panjang sedikit, juzuk 30 An-Naba, ataupun juzuk 29 Tabarakalladzi Al-Mulk dan sebagainya. Pada sembahyang maghrib akan surah-surah dinamakan Qusarul Mufassal. Sembahyang maghrib ini biasanya waktu dia pendek. Baik, itulah apabila kita pergi ke masjid, bukan masjid, surau, bukan kampung kita, bukan lagi kita pergi ke lain, kita tengok imam itu baca surah. Kadang-kadang orang nak buat menantu ini, dia suruh menantu dia jadi imam. Dia nak tengok menantu dia ni baca surah apa. Baru bertunang, contoh sajalah. Contoh saja. Dia jemput menantu dia dan bakal menantu dia tunangan kepada anak dia untuk bertandang ke rumah hari raya. Datang lewat, kita sembahyang maghrib. Awak jadi imam. Dia tengok menantu dia baca surah apa waktu maghrib ni. Kalau surah yang pendek-pendek, dia kata ini A+. Contohnya, bakal menantu aku ni faham agama, dia kata. Maghrib ni baca yang pendek-pendek, kuliah. Dan bacaan surah pendek itu secara menurun. Rakaat pertamanya secara menurun. Contohnya rakaat yang pertama dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, surah yang nak habis dah. Rakaat yang kedua kena baca surah selepas Qul ya itu. Jangan dia pergi naik atas balik. Sehingga tahap tu turutan surah. Begitu juga sembahyang isyak dan sebagainya. Imam kita dia faham, rakaat pertama dia baca surah An-Naba. Kan? Surah permulaan pada juzuk yang ke-30, amma yatasaalun. Habis dibaca Aitani kuntum turaba, Allahu akbar. Dia bangkit rakaat kedua, waladdallin, amin. Dia baca surah selepas surah An-Naba, sekurang-kurangnya wan nazi'ati rarqan wan nashitati nashta, hingga habis dia baca. Betul. Maknanya imam itu dia faham meskipun dia tidak hafiz. Rakaat yang kedua solat isyak dia baca surah yang menurun. Dia baca sabbihisma rabbikal a'la. Betul. Maknanya dia faham apa yang disarankan. Dan sembahyang maghrib akan surah-surah dinamakan Qisarul Mufassal. Kita sembahyang dengan anak isteri kita umpamanya begitulah. Walaupun kita tak jadi imam di sini, barangkali paling kurang kita sembahyang, ilmu ini kita faham. Kita sembahyang di mana-mana, contohnya kita pergi Maidin. Orang masuk maghrib, kita mula-mula ambil wuduk lalu. Sudah. Ada pakai lebay sikit contohnya, haji jadi imam dia kata, sudah dia kata. Tak apa. Jadi
Kita pun baca surah seumpama itu sembahyang maghrib kan. Sembahyang maghrib kita baca surah kita katakan alam tarakai, lepas tu rakaat yang kedua surah yang menurun. Begitu. Walaupun kul a'udzu birabbin nas termasuk dalam kisharu al-mufassal, dan pada sembahyang zuhur, asar dan isya akan surah-surah dinamakan awsatul mufassal, pertengahan sembahyang isya, iaitulah surah-surah yang pertengahan panjangnya. Habis ustaz, sembahyang subuh ini surah panjang Al-Baqarah tu 200 lebih ayat tu, 286. Nah, 7,5 tak habis lagi, cerah dah ustaz. Nah, maknanya kena ambil satu ain. Ada ain di tepi Quran resam tu kan, ataupun satu makra, ada tanda bunga tu ain tu kan, ain ke, ataupun satu pipi orang kampung bagi, satu muka. Kalau dia itu hafiz umpamanya, dia ingat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf dan sebagainya, sangat panjang tu tuan-tuan. Surah-surah besar di hadapan, kalau satu muka, satu pipi itu tuan-tuan, dalam sembahyang subuh umpamanya, panjang tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, kalau orang itu hafiz. Dan engkau baca pada sembahyang subuh dalam perjalanan akan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, dan jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk. Jangan kita lam yalid wa lam yulad, contohnya qul huwallahu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Macam tu lah, lebih kurang lah. Dan jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk, tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Mesti ada saktah dalam sembahyang. Disebutkan pada minggu lalu, dalam bab sembahyang ni ada 6 saktah itu. Waladdallin, amun pula dia sebut, tak baca amin. Sudah, macam mana? Tersilap. Biasanya dia sebut amin, hari itu dia sebut amun. Luar normal. Umpamanya begitu. Amin sunat, istajib du'aana. Tapi nak sebutnya waladdallin, berhenti kejap, saktah. Amin, kerana nak membezakan amin itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Amin, saktah lagi. Orang yang sebut dapat pahala, orang yang sonyap kita katakan tak dapat pahala itu. Hatta kita masbuk sedikit, ihdinas siratal mustaqim, hatta dikata ulama aula apa iman waladdallin, kita ihdinas siratal mustaqim, kita berhenti kejap, amin, baru sambung balik siratal ladzina an'amta alaihim, nak habiskan Fatihah kita. Boleh pahala lagi walaupun kita baru nak baca Al-Fatihah, ataupun kita katakan begitu. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyangmu. Toleh jadi makruh lah. Dia tak batal sembahyang. Yang batalnya apa dia? Syarat sembahyang ialah mesti istiqbalul kiblat. Istiqbal, menghadap mihrab kita kiblat. Istidbar, membelakangi kiblat. Sembahyang dalam flight itu lain cerita. Nak pergi haji, nak pergi Mekah, penerbangan biasanya tengah malam. Nak pergi bercuti ke Europe dan sebagainya, contoh saja, penerbangan belah-belah Eropah ni tengah malam. Mesir, benua-benua Afrika, Sudan,
UAE pukul 11, 12.30 baru nak boarding. Nah, maknanya isyak di Malaysia, di ruang udara, di Teluk dan juga Timur Tengah barangkali berlainan waktu. Nah, nak sembahyang tata cara sembahyang di atas penerbangan lain. Kiblat apa? 36 darjah dia kona. Kita tengok kan kapal terbang apa ni, Boeing antarabangsa ni, dia ada TV. Route berapa jam lagi nak sampai. Kemudian dia ada garis merah. Seumpama itu depan kita ada skrin TV. Kita boleh tengok, tak nak tidur, orang nak tidur, dia biarkan skrin itu bergerak. Jadi kita boleh tengok penerbangan kita, aircraft kita itu, pesawat kita itu, dia kona. Dia kona macam ni, bukan dia straight macam jet itu. Orang biasa naik tahulah, seumpama itu kan. Jadi kita seolah-olah kita rasakan, ini kona ni, ini U-turn ini telah membelakangi kiblat. Bagaimana? Itu perbincangan yang lain, masalah solat di atas kenderaan, khususnya penerbangan. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk dan angkatlah tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dengan dalam kaifiat mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram tadi. Ada yang tulis di bawah ini tuan-tuan, di buku tu ada nota kaki kecil itu tuan-tuan. Tiwalul mufassal, sembahyang subuh tadi, ialah surah-surah yang ada di antara surah Al-Hujurat sampai ke surah Al-Mursalat. Ini Al-Mursalat, surah yang terakhir, juzuk yang ke-29. Wal Mursalat Urfa yang tu kan. Sebelum tu Al-Insan, Al-Hujurat, ya. Dia bagus. Jadi kita tengok Quran lepas ni balik rumah, ataupun kita boleh hafal. Tiwalul Mufassal, maknanya surah yang dianggap Tiwalul Mufassal yang aula dibacanya dalam sembahyang subuh. Al-Hujurat, surah bilik-bilik, sehingga surah Al-Mursalat. Awsat Al-Mufassal, surah pertengahan ni, surah sembahyang isyak ini, amma yatasaalun. Tadi saya sebut silap lah. Saya sebut tadi Tiwalul Mufassal ini amma yatasa, ya. Jadi amma yatasaalun ini termasuk kita baca solat isyak, itu aulanya, kerana termasuk dalam kategori surah Awsatul Mufassal, pertengahan, surah yang tak terlampau pendek, tidak terlampau panjang, sehingga surah Wal-Laili Idza Saja, surah Al-Lail. Qisarul Mufassal, surah-surah yang ada dalam surah Wadduha, Wal-Laili Idza Saja, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu qiraat lain tu, Warash. Boleh baca kalau orang belajar qiraat 7. Saya tak pandai, 3 ayat tu boleh. Tengok dalam YouTube. Kita riwayat Hafaz an Asim, Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Riwayat Hafaz an Asim, Imam Hafaz an Asim, yang kita baca Quran di Malaysia, di ASEAN. Tapi orang yang mendalami betul, bukan hanya pandai tarannum, bahkan pakar. Bukan orang semua ada suara kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarannum, tapi dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala memahami dan juga pakar dalam qiraat. Imam yang 7, Qalun, Imam Warash, tak boleh pakai Quran kita atas ni. Dia ada Quran dia khusus, dia talaqi 10 tahun. Hebatnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seumpama itu surah Ad-Duha hingga surah An-Nas, wal qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Baca Ad-Duha hingga ke bawah ini,
macam saya baca tadi dalam salat maghrib tadi, surah-surah yang bermula ad-duha sehingga an-nas untuk salat maghrib khususnya. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk, angkatlah tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dalam kaifiat mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram tadi, dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga engkau sampai berada dalam keadaan rukuk yang sempurna. Ya, lain mazhab, lain cara solatnya. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok pelik-pelik orang sembahyang, kita husnuzan, kita husnuzan. Ya, sebab itulah kalau dulu tahun 90-an Ustaz Daud Cik Ngah itu orang yang terkenal dalam bab tabung haji ini, tahun 90-an, 90-an lah, 2000 pun masih lagi ada slot haji dalam televisyen kita. Tapi hari ini kita mudah sangat kursus hajinya. Ustaz Daud Cik Ngah itu kalau nota haji dan umrah, nota haji dia, seingat saya dia tata cara solat mengikut mazhab Hambali. Kerana Arab Saudi mazhab rasminya mazhab Hanabilah, Hambali kan. Maknanya bakal jemaah haji di Malaysia ini didedahkan dengan tata cara solat mengikut mazhab Hambali. Ada lain. Bukan hanya solat tuan-tuan. Start daripada ambil wuduk lagi, kita mesti wuduk berdasarkan mazhab Syafi'i. Kerana ada beberapa bahagian basuhan-basuhan tertentu berlainan antara mazhab, khususnya kepala. Ada mazhab mengatakan wajib basuh semua. Orang buka paip kita itu letak kepala, bangun tu habis baju. Wajib. Kalau dia beramal dengan mazhab tersebut. Ada ustaz di UIA dulu, ustaz apa nama, dia mengajar di UIA, dia mazhab Maliki. Kita tanya dia kenapa, tak ada masalah. Dia kata dia beramal untuk diri dia, walaupun dia orang Melayu Islam kita, kampung kita, tapi mazhabnya dia telah tukar menjadi mazhab Maliki. Tapi start daripada dia ambil wuduk berasaskan mazhab Maliki, tata cara kaifi ambil wuduk mazhab Maliki, sembahyang Maliki, imam orang mazhab Syafi'i sah sembahyang, tidak menjadi masalah. Guru saya di sekolah menengah dulu orang Arab dari Mesir, ada Hanafi, ada Maliki. Kita ini sudah tentunya pelajar sekolah tingkatan 4, tingkatan 5, 90-an. 90-an ke? 80-an. 90-an. Dan dulu maknanya sudah tentulah mazhab Syafi'i. Ustaz kita datang ke surau sekolah sembahyang dengan kita, takkan kita ini nak jadi imam. Kita sama-sama kita lah jadi imam dululah, kan? Kalau di sekolahnya. Tapi apabila ustaz kita datang orang Arab 50, 45, 49 yang dihantar oleh Al-Azhar untuk mengajar kami di sekolah menengah dahulu, dia jadi imam. Dia itu Maliki, mazhabnya Maliki, boleh, tak ada masalah. Dalam hidup dia semua dia amalkan dalam bab Maliki, bab muamalat, bab munakahat, nikah kahwin, tidak menjadi masalah. Mazhab 4 yang mu'akkar. Yang tak bolehnya kita ialah kita tahu sikit, kita balik ke Mekah, kita sembahyang ikut mazhab Hambali umpamanya di Mekah kerana kekangan ibadah haji. Balik ke Malaysia pakai lebaynya, haji, alhamdulillah, mau balik Mekah. Sembahyang mazhab Maliki di surau Ar-Rawdah, ikut tata cara mazhab Hambali. Kerana apa? Panas-panas baru balik daripada haji umpamanya, tak boleh. Begitu. Sebab kita tahu itu saja. Bahagian sembahyang sahaja, bahagian nikah kahwin, bahagian pewarisan harta faraid tarikah, bahagian jual beli, semua mazhab dia ada khilaf bab tu. Seumpama itu. Itu
sebagai talfiq. Kita nak memudahkan. Kita nak memudahkan dalam masalah sentuhan anjing dan sebagainya kan. Khilaf yang besar antara pak mazhab. Ada ulama yang sedikit ketat, hanya yang ringan dia kata yang kering sahaja, ataupun bendalil cecair sahaja, air liur sahaja. Maka kalau kamu ada wuduk sekalipun, kamu gosok anjing tersebut yang berkeliaran, contohnya tersentuh, tak tahu wuduk apa, tidak menjadi mughallazah dan sebagainya. Ada pak mazhab ini yang ringan, mutas. Jadi kita kalau terkena dan sebagainya, tidak menghukumkan diri kita mughallazah dan sebagainya kerana nak bermudah-mudah. Ini yang tidak boleh dalam agama. Tidak boleh dalam agama. Kita mesti multazim dengan mazhab yang setempat. Apalagi kita orang awam, mesti mazhab kita mazhab mufti. Mufti kata sembahyang Jumaat 12 orang saja. Datang orang ke-13 masa PKP nak masuk juga. Tak boleh lah. Kerana itu ijtihad pemerintah semasa ketika perintah kawalan pergerakan. Hari ini tidak ada penjarakan fizikal, saf dirapatkan, masjid dibuka seluas-luasnya, tidak ada lagi 50 orang, hanya masjid boleh sembahyang Jumaat, boleh atas jalan pun boleh, asalkan ada tikar yang boleh dihampar. Kalau penuh sudah surau Ar-Raudhah ini, boleh sembahyang. Kerana fatwa semasa telah membuka seluas-luasnya. Kita berpegang semula kepada pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, 40 orang hurran balighan akilan, lelaki merdeka, Islam semestinya merdeka, baligh, berakal. Nah, seumpama itu datang 39 orang termasuk imam, seorang lagi tak cukup ni. Ada 2-3 orang budak, seorang lagi cukup. Masuk waktu dah ni, tak boleh nak dirikan lagi. Datang seorang wanita duduk tepi tu nak sembahyang Jumaat juga. Boleh? Tak boleh. Wanita sah sembahyang Jumaat, tetapi dia tidak dikira sebagai min ahlil Jumaat. Yang Pak Jumaat pula ni. Tak. Ini panjang cerita tuan-tuan. Tak, kalau nak bincang. Kurang-kurangnya mudah-mudahan dengan sedikit waktu yang ada, insya-Allah kita sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Kita akan berhenti pada muka surat 80 tu. Engkau sampai berada dalam rukuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa salihin. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.